A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah azza wa jalla wa hablullah, faman ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala ad-dhalalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dikira amalan yang baik, satu amalan yang soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi satu asbab yang mana Allah nak memperbaiki diri kita untuk kita menjalani kehidupan kita di atas dunia ini sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Sesiapa yang Allah nak mereka jadi baik, maka perkara yang pertama yang Allah akan bagi kepada mereka, yufaqihu fid-din, faham agama. Pertama sekali, orang yang Allah nak mereka jadi baik, jadi orang yang baik, pertama sekali Allah akan bagi kepada mereka faham agama. Orang yang tak faham agama, mereka tidak akan dapat kebaikan ataupun jadi orang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu pada hari ini setelah kali ikutkan jadual memang 3 bulan dah kita tak berjumpa. Pada bulan 12 itu saya balik kampung, bulan 1 tahun baru, kebetulan kena hari Rabu kan. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Seperti mana saya janji, saya akan baca satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Halal dan haram dalam Islam. Jadi dalam kitab ini dia membahaskan beberapa perkara yang mana dianggap sebagai halal dan haram dalam Islam, termasuklah baik di segi akhlak, makanan, ibadah, perkara bersuci ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, perkara dalam rumah, perhiasan, dan perkara-perkara lain lagi, seperti mana dalam perkahwinan, dalam hubungan suami isteri, dalam bab puasa, dalam bab muamalah, dan dalam macam-macam lagi
Ada dalam kitab ini. Cuma kita tak nak baca semua, kita akan pilih. Saya akan pilih tiap-tiap minggu, saya akan pilih tajuk-tajuk yang sesuai. Tiap-tiap bulan saya akan pilih tajuk-tajuk yang sesuai untuk kita baca bersama dan kita belajar bersama. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada tajuk yang pertama, iaitu bab yang berkaitan dengan halal. Bab yang berkaitan dengan halal. Lama dah kita dah sebut halal, dan setengah orang dia tak tahu lagi halal tu apa benda. Ataupun hanya sekadar kita hari ni tahu halal sebab ada cok yakin. Jangan kita tu percaya sangat. Ataupun kita pun hari ni memang setakat tu je lah kan. Setakat kita mampu. Takkanlah kita nak gaji satu persatu makanan ni. Tapi kalau lah sampai ke tin arok ni jadi ada logo halal tu, tak ada apa lah tu kan. Memang tak apa. Yang isu 2-3 bulan lepas kan, di tin arok kasbut pun ada cop halal. Yang mana Jakim betul lah nafikan perkara tersebut. Jadi kalau dicop di tin arok cop halal pun memang takkan halal arok ni kan. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala pada bab yang pertama, Imam Ghazali dia meletakkan supaya kita ini mengenal sesuatu benda yang dikatakan halal. Apa benda halal dan apa benda haram dan apa benda syubhat. Apa benda halal, haram dan syubhat. Sebab dalam Islam kita tak boleh lari daripada 5 benda. 5 perkara Allah buka jalan kepada kita, 5 jalan. Kata Imam Al-Ghazali, suatu benda ataupun suatu perbuatan itu tidak terlepas daripada 5 perkara. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, kita tak akan terlepas daripada 5 benda. Dan Allah buka jalan kepada kita, suruh kita pilih. Dan ada setengah jalan dijanjikan azab. Ada setengah jalan dijanjikan neraka. Ada setengah jalan nak pergi pun boleh, tak nak pergi pun boleh. Ada setengah jalan tak pergi baik pada tak pergi. Ada setengah jalan tak pergi baik pada pergi. Yang pertama yang Allah gariskan kepada kita dalam kehidupan kita, baik apa perbuatan kita, makanan kita, kehidupan kita, cara hidup kita seharian. Yang pertama Allah gariskan kepada kita perkara yang berbentuk halal. Yang ni memang dah confirm lah yang baik. Yang mana orang yang mencari benda yang halal, penghujung jalan dia Allah janji kepada dia syurga ataupun jannah. Yang kedua, yang Allah janji kepada dia satu jalan, yang akhir penghujung jalan adalah neraka. Yang kedua, haram. Kita tak boleh lepas dalam kehidupan kita ada macam-macam. Contoh dalam makanan sudah. Ada makanan halal, makanan haram, makanan yang tak tahu. Setengah makanan halal. Tapi kalau kita tengok tukang masak pula, tukang masak bukan Islam, jenis macam tu. Makanan halal. Kan kadang-kadang kena hati-hati juga jenis-jenis kedai apa? Kedai-kedai yang nampak macam mamak kan. Saya ingat ada tempat saya satu kedai. Nampak macam mamak, ada ayat Quran, tengok dipawali tutup. Dipawali tutup. Kalau hari raya haji, bulan puasa buka direct. Tengok rupa-rupanya pekerja dia semua bukan daripada orang Islam. Ada juga benda macam ni. Jadi apakah abang hukum ataupun benda yang dianggap sebagai halal ataupun dianggap sebagai haram ataupun dianggap sebagai syubhat? Makanan halal orang buat bukan Islam. Bukan Islam ni tuan-tuan, dia tak jaga macam kita. Kita ni tuan-tuan, Allah Nabi SAW ajar kepada kita cara nak basuh macam-macam cara taharah dan sebagainya. Orang bukan Islam tak macam kita. Kalau kita basuh beras sudah tuan-tuan. Lepas basuh beras ada lagi panggil apa? Kita panggil apa? Masukkan air 3 kali kan.
supaya bersih. Orang bukan Islam dia tak sampai ke tahap tu. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga syubhat, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Kita ni tak boleh lari daripada 5 benda ni dalam kehidupan kita. Halal, haram, syubhat, makruh dan mubah ataupun harus. Yang makruh, ada benda juga yang makruh. Makruh setengah benda makruh sampai ke tahap nak sampai ke tahap haram. Ada setengah makruh dia boleh lagi kita dipertimbangkan. Makruh benda kita buat tak dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita elak, dapat pahala. Tapi kalau benda mubah ataupun benda harus ni kita boleh buat. Ikut suka kita, nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Ini 5 benda, 5 pintu yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang setengah orang dia kuasa payahnya orang Islam ni kan macam-macam kena jaga. Kan Nabi dah kata tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ni Allah jaga kita. Sebab apa? Dalam satu hadis lagi kata Nabi SAW, orang yang berasa aman di dunia, dia akan rasa takut di akhirat. Tetapi orang yang rasa takut di dunia, dia akan aman di akhirat. Jadi kita pilihlah yang mana satu kita nak. Sama ada kita nak rasa takut di dunia, kita nak aman di akhirat, ataupun kita nak aman di dunia, kita nak takut di akhirat. Saya rasa lebih baiklah kita aman di akhirat. Sebab apa? Akhirat adalah tempat yang abadi atau kekal bagi kita. Dia dapat barang yang halal secara mutlak. Secara mutlak kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakannya. Sedang terhadap yang haram pula kita disuruh untuk menjauhinya. Benda yang halal tuan-tuan secara mutlak Allah suruh kita buat. Makan benda yang halal, buat benda yang halal, bahkan kita dapat pahala pula daripada Allah. Ada setengah benda haram, Allah haramkan dia supaya kita jauhkan dia, jauhkan daripada benda yang haram tadi. Kerana apa? Kerana makanan yang halal itu dapat menambahkan cahaya iman. Yang ni yang kita nak. Kita makan makanan yang halal ni tuan-tuan, bukan hanya sekadar kenyang perut, tidak. Bukan hanya sekadar itu. Bahkan kita makan makanan yang halal, buat sesuatu benda yang halal, kata Imam Al-Ghazali di sini, dapat kita menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya doa ataupun mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan doa kita. Dan kadang-kadang tuan-tuan kita nak fikir kenapalah doa aku ni susah nak terima sangat. Dan dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi pernah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pilihlah makanan yang halal, nescaya doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mulut ini tuan-tuan yang berdoa kepada Allah. Mulut ini juga tuan-tuan yang masukkan benda yang haram. Satu jalan yang masukkan benda yang haram, tiba-tiba kita nak memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu orang kata, ustaz, ada dia tu tak pernah makan benda yang halal, dapat Allah bagi kepada dia. Itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia suruh kita, Nabi ni dia suruh kita jauhkan benda yang haram supaya apa? Doa kita mudah diterima. Lebih lagi tuan-tuan dalam pekerjaan kita. Sehingga Nabi SAW menjanjikan orang yang cari harta yang halal, yang pertama dapat menambahkan iman dia, dan yang kedua terkabul ataupun diterima doa dia, mudah diterima doa dia. Dan kita pernah dengar orang yang makan hingga benda-benda yang haram masuk dalam perut dia ni tuan-tuan, doa dia ni susah. Contoh kalau kita tengok satu dalam bab, kalau kita pernah dengar kuliah, satu kuliah yang mengatakan apa,
kan, pasal rokok kan. Tengah orang kata doa ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata oh marah. Memang orang marah. Mana boleh macam ni kan. Padahal benda tu yang haram, tak kira lah apa benda. Rokok ke apa ke, kalau benda tu haram, Nabi pilih. Nabi kata sendiri. Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pilih makanan yang halal, yang masuk dalam perut kita ni, makanan yang halal. Supaya apa? Supaya doa kamu mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kehidupan kita ni tuan-tuan, tiap-tiap kali kita ikrar kepada Allah, 17 kali sehari kita berikrar kepada Allah, kita memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah, dan akan dikau ya Allah kami memohon pertolongan. Kita ni tuan-tuan, setiap hari, setiap waktu, setiap saat memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan yang kita pohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan makanan-makanan yang haram masuk dalam perut kita, maka tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, akibatnya tuan-tuan, Allah susah nak terima doa kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai sekalian manusia, makanlah sebahagian dari makanan yang ada di bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah kamu menuruti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Allah perintahkan kepada kita tuan-tuan, bukan hanya suruh kita makan cari benda yang halal, tetapi yang baik, yang boleh bagi manfaat kepada kita. Ini yang dikatakan halal, yang Allah tuntut, Allah suruh kepada kita dalam Al-Quran. Allah suruh kepada kita dalam Al-Quran. Kadang-kadang tuan-tuan kita dapat tu benda yang kita dapat halal, tapi jalan yang nak sampai kepada kita kerana cara kita haram. Apabila cara haram, maka benda yang kita dapat pun haram. Pekerjaan yang kita buat, kerja menipu je. Dapat duit melalui menipu. Beli makanan, beli nasi contoh, nasi ayam tu halal, tapi dengan sebab cara kita nak dapatkan sesuatu makanan dengan cara yang haram, maka dengan makanan-makanan menjadi haram apabila masuk dalam perut kita. Kita tengok dalil dia tadi, kejap lagi. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kamu menuruti jejak langkah syaitan, sesungguhnya itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kalau orang suruh kita berkawan dengan syaitan, jangan. Sebab apa? Allah dah kata dalam Al-Quran, musuh yang nyata bagi kamu syaitan. Ada pula orang suruh kita berkawan dengan syaitan, jangan. Sebab apa? Allah dah kata dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam Al-Quran, wa qulu mimma razaqakumullah halalan tayyiban wattaqullaha wallazi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, seorang pemuda sedang berdoa di sisi Kaabah. Seorang pemuda sedang berdoa di sisi Kaabah. Ketika itu Sayyidina Umar tengah tawaf di keliling Kaabah. Ketika mana Sayyidina Umar tengah tawaf tu tuan-tuan, dia terdengar pemuda tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit. Dan Umar tawaf lagi, tawaf sampai di tempat muda tadi dengar doa macam tu lagi, ya Allah, masukkanlah aku ya Allah dalam golongan yang sedikit. 2-3 kali Umar pusing tawaf tu. Doa yang sama dipohon oleh budak muda tadi. Lalu tuan-tuan selesai Umar tawaf tadi,
Umar masuk kepada budak muda tadi. Umar tanya, wahai pemuda, kenapa kamu berdoa supaya kamu dimasukkan dalam golongan yang sedikit? Apakah tak ada doa lain ke nak berdoa? Banyak lagi doa. Kenapa nak suruh Allah masukkan kamu dalam golongan yang sedikit? Lalu kata budak muda jawab kepada Umar, pertanyaan Umar tadi. Kata budak muda tadi, wahai Amirul Mukminin, aku pernah terbaca dalam Al-Quran yang mengatakan Allah jadikan manusia. Lepas Allah jadikan manusia, Allah sediakan macam-macam di atas dunia kepada manusia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saja orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata budak muda tadi, aku berdoa supaya aku ni tergolong di dalam golongan yang sedikit. Yang sedikit tadi yang bermaksud golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar, tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan tepuk dahi. Wahai Umar, banyak benda yang kamu tak tahu. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana juga dalam kita nak mencari ataupun nak mencari makanan-makanan yang halal ataupun sesuatu benda yang halal, lagi baik daripada Allah telah, dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kita. Banyak benda tuan-tuan Allah buka kepada kita di dunia. Banyak benda. Tetapi banyak juga di kalangan kita suka mencari benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab mungkin dia berasa senang ke, sebab mungkin dia berasa apa, tak berasa apa hasil pendapatan dia lagi banyak ke, macam mana tak tahulah. Tapi nak ceritanya Allah buka rezeki yang halal kepada kita di dunia ni banyak sangat. Banyak. Sehingga Allah kata, ketika lepas pada kamu sujud semayang tu, berjalanlah di atas bumi Allah. Allah ni tak suruh kita duduk dalam masjid 24 jam, tak suruh. Kalau Allah suruh kita duduk dalam masjid 24 jam, memang tak kerja lah. Kalau kita tengok pun tuan-tuan, syarat bagi orang lelaki tuan-tuan, ketika mana sebelum kita nak mengahwini seorang perempuan, syarat seorang suami tuan-tuan, ketika mana sebelum nak mengahwini seorang perempuan, kata ulama, maka dia perlu ada dua benda. Yang pertama nafkah zahir, dan yang kedua nafkah batin. Saya pernah cerita, tak ingat, tak silap. Yang pertama nafkah zahir ni tuan-tuan, dia terbagi kepada tiga pula. Dia terbagi kepada tiga pula. Nafkah zahir yang pertama, yang merupakan tempat tinggal untuk sang isteri dan anak-anak. Kalau kita tak kerja tuan-tuan, tak cari, ataupun Allah tak suruh kita, contoh kalau Allah tak suruh kita, Allah hanya suruh kita duduk dalam masjid tuan-tuan, macam mana kita nak sediakan benda yang lain yang Allah fardukan juga kepada kita. Yang kedua, nafkah zahir yang kedua yang wajib seorang suami sediakan kepada seorang isteri, yang kedua adalah makanan dan minuman. Wajib. Kalau tuan-tuan, kalau isteri kaya setara mana pun tuan-tuan, isteri gaji mak, suami jaga, isteri pegawai bank duduk atas, tingkat 10, suami duduk bawah sekali. Kalau isteri tak nak keluar satu sen pun dalam keluarga, isteri tak ada masalah. Bahkan suami nak minta duit, nak ambil duit isteri, kena minta izin. Sebab apa? Allah dah fardukan kepada mereka supaya mereka sediakan yang pertama tempat tinggal, yang kedua makanan dan minuman, dan yang ketiga tuan-tuan adalah pakaian. Sebab itu pakaian si isteri ditentukan oleh suami. Kalau suami kata ni kena pakai tudung macam ni, kena pakai baju macam ni, sebab tu kalau isteri menedahkan aurat, suami dapat dosa. Sebab tanggungjawab suami, pakaian isteri itu adalah tanggungjawab suami. Kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, orang bangga aja kalau isteri dedah aurat. Pergi main futsal sekali suami isteri pakai seluar ni macam main tenis. Kita duduk kat tepi pun pening kepala. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, isteri ada apa? Bangga. Kita tanya, bang datang siapa? Datang ke rumah Ustaz. Kenal kita Ustaz, datang ke rumah Ustaz. Mana rumah? Duduk main. Oh tu rumah abang, rumah saya. Anak kat tepi tu tunggu kat luar. Itu tuan-tuan. Dia pasal bangga.
Tak terasa apa-apa, sedangkan itu adalah soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala besok. Baik di segi pekerjaan kita, baik di segi makanan kita, kan kita pernah baca dulu satu hadis yang Allah akan tanya kepada kita, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya tentang harta yang kamu dapat, daripada mana kamu dapat, untuk apa kamu belanjakan dia. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pilihlah makanan yang halal dan saya doa kamu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2-3 kali tuan-tuan ulama Imam Al-Ghazali ulang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Supaya apa? Supaya doa kita ni mudah diterima. Dan kita minta doa, Allah terima doa kita. Dan kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perut kita diisi dengan benda-benda yang halal, perut kita tidak diisi dengan benda-benda yang haram. Tuan-tuan kata Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan mencari rezeki yang halal, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah telah berfirman, qulu min thayyibati wa'lamu shalihat. Kata Allah, makanlah olehmu makanan yang baik-baik dan kerjalah amal soleh, amalan yang baik. Dalam ayat di atas kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita tuan-tuan supaya makan makanan yang baik-baik ataupun yang halal. Makanan yang baik-baik dan yang halal. Kalau makanan yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, kalau makanan yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan makanan yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala dia tak baik, tidak ada manfaat. Sebab itu Allah haramkan arak. Allah kata dalam penghujung dia, mudarat dia lebih banyak daripada kebaikan dia. Mudarat arak tadi tuan-tuan, jahat dia lebih banyak daripada baik dia. Orang kata baik apa? Baik kalau kita minum dapat lupa semua, tak ingat apa-apa dah ustaz. Kalau kita frust, kalau kita ada masalah, tu je lah yang baik. Yang lain semua tak baik. Sebab itu Allah haramkan tu. Dan haram arak ni tuan-tuan bukan sekaligus. Dan kita pernah cerita dulu, 2-3 kali turun, sekali turun ayat, tak haram lagi. Hanya haram ketika mana nak solat. Lepas tu haram sedikit. Lepas tu haram tu. Sahabat tuan-tuan baru sampai di kedai dia, apa? Tempayan-tempayan arak yang dia nak jual. Baru sampai, contoh 1 kontainer baru sampai. Tiba-tiba semalam sahabat kata, semalam Rasulullah dah bagi tahu arak ni Allah dah haramkan tu. Pergi jumpa Rasulullah, betul ke Rasulullah? Kata Nabi, betul. Boleh tak kalau ni aku nak habiskan yang ni dulu, lepas tu kita tak payah jual, kita tak payah minum lah. Kata Nabi, tak boleh. Yang ni yang tahap yang keempat. Lalu dia kata, kalau aku nak hadiahkan kepada orang kafir boleh tak? Nabi kata tak boleh. Aku nak jual kepada orang kafir, Nabi kata tak boleh. Kalau aku hadiah saja, Nabi kata pun tak boleh. Lalu dia tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala pecahkan semua. Tengok tuan-tuan, dia tak ada komplain satu pun. Kenapa tak boleh ni? Rugilah kami baru beli 1 kontainer. Takkanlah nak membazirkan. Bazir itu amalan syaitan. Pandai pula kita. Kan bazir itu amalan syaitan. Pandai pula kita. Jadi tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini tuan-tuan, Allah suruh kita mencari makan makanan yang halal. Itu berarti apabila Allah suruh kita makan benda yang halal, dengan automatiknya kalau kita ikut dalam kaedah fiqh, maka itu berarti kita disuruh untuk berusaha dan bekerja mencari makanan yang halal. Kalau Allah suruh kita makan yang halal, berarti Allah suruh juga kita cari makanan tadi pun dengan cara yang halal. Itu panggil kaedah fiqh. Wajibkan sesuatu benda, maka benda yang berkaitan dengan dia itu pun wajib. Contoh seperti semayang. Apabila Allah wajibkan semayang, maka Allah pun wajibkan juga wudu. Nak semayang, walaupun semayang wajib, tak boleh.
pagi tu ambil kain, pakai kain sarung tu semayang tak boleh. Kena ambil wuduk dulu. Kata Nabi, tidak ada solat mereka yang tidak berwuduk. Wajib juga wuduk. Tapi kalau wuduk, kalau tak semayang, dia wajib tak? Wajib tak berwuduk ketika mana kita nak semayang? Tak wajib kan? Tak wajib. Kalau kita nak semayang, baru wajib berwuduk. Nak bersentuh Quran, baru wajib berwuduk. Wuduk ni kalau kita ambil saja-saja, contoh ambil wuduk nak buat kerja, tak wajib wuduk ambil buat kerja. Tapi kalau kita ambil tu, dapat pahala. Inilah orang panggil kaedah fiqh yang dinamakan bisyai amrun biwa ilihi biwasa ilihi, yang bermaksud memerintah terhadap sesuatu. Allah suruh terhadap sesuatu berarti memerintahkan hubungan dia. Kalau Allah suruh semayang tu wajib, maka benda yang berkaitan dengan semayang itu pun wajib. Kalau Allah suruh kita makan benda yang halal, maka benda yang berkaitan dengan makan tadi pun halal. Kena cari benda yang halal. Allah suruh kita makan benda yang halal. Bukan Allah suruh kita pergi mencuri makan benda yang halal. Tidak. Allah suruh kita makan benda yang halal, berarti jalan untuk nak dapat makanan tu pun halal. Jalan nak dapat makanan tu pun halal. Hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok kebanyakan hari ni, orang tak peduli, langsung jalan nak dapatkan makanan. Janji makanan aku halal, janji air mineral yang boleh minum. Tak kisah. Tak kira jalan nak dapat duit, nak beli air tu daripada mana. Tipu orang ke, rasuah orang ke, ataupun khianat orang ke, cah kecil orang ke, tak kira. Janji dapat duit boleh beli makanan yang haram. Dia kira macam tu. Itu tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makan benda yang haram bukan berarti kita pergi beli arwah ataupun babi makan, tidak. Itu memang dah confirm haram. Kita dengan cara yang haram tuan-tuan, hasil dia pun tuan-tuan akan dapat hasil yang haram. Sebab itu tuan-tuan, Nabi